Hello, hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi kita dalam matematik tahun 2 hari ini. Saya Cikgu Nik. Kita akan belajar mengenai banding pecahan dan perpuluhan. Kita akan selesaikan latihan yang terdapat dalam buku aktiviti di muka surat 98. Jom. Untuk tajuk ini, kita akan rujuk buku teks jilid 2 dalam muka surat 14. Baik, bagi tajuk ini, seperti biasa sebelum ini kita bandingkan perpuluhan. Dalam tajuk banding pecahan dan perpuluhan sama sahaja, iaitu kita akan membandingkan mana pecahan atau perpuluhan yang lebih besar dan lebih kecil atau sama dengan. Jadi, kita akan juga merujuk kepada gambar rajah dan garis nombor. Baik, contoh yang pertama berdasarkan gambar rajah. Lihat gambar rajah yang disediakan. Kita nak cari manakah yang lebih besar dari pecahan ini dan perpuluhan ini, yang mana lebih besar. Kalau 3/10, murid perempuan ini telah lorek 3 bahagian. 3/10, jadi kena lorek 3 bahagian. Murid lelaki ini pula, saya lorek lebih banyak, 7 bahagian. Sebab perpuluhannya ialah sifar perpuluhan 7. Jadi, kalau ditukar, 3/10 ini samalah dengan sifar perpuluhan 3. Ataupun sifar perpuluhan 7 ini sama dengan 7/10. Baik, berdasarkan gambar rajah ini yang telah dilorekkan ini, yang mana bahagian yang mana lebih besar? 3/10 atau sifar perpuluhan 7? Ya, sifar perpuluhan 7. Jadi, sifar perpuluhan 7 letak di hadapan, kemudian tulis ayat lebih besar daripada 3/10. Sifar perpuluhan 7 lebih besar daripada 3/10. Baik, contoh yang kedua kita akan banding guna garis nombor. Di sini terdapat garis nombor. Nombor dari kiri ke kanan ini menunjukkan daripada yang kecil ke lebih besar ataupun daripada sedikit ke lebih banyak. Okey, contohnya sifar perpuluhan 1 kemudian meningkat ke sifar perpuluhan 2, sifar perpuluhan 3, sifar perpuluhan 4, seterusnya hingga ke 1. Dan pecahan pun sama, 1/10, 2/10 hinggalah 9/10 hingga 1. Okey, sebenarnya sifar perpuluhan 1 ini sama dengan 1/10 sebab cumanya ini adalah dalam pecahan. Ini pula dalam perpuluhan. Jika gambar rajah bermaksud dalam 10 bahagian, hanya 1 diwarnakan. Sifar perpuluhan 1 ni 1 sahaja diwarnakan dalam 10 bahagian. Manakala sama juga 1/10 ini 1 bahagian je diwarnakan. Bermaksud sama 1/10 dengan sifar perpuluhan 1 sama. Jadi, berdasarkan garis nombor ini, kita akan selesaikan soalan A, B, C dan D. Okey, lihat di sini. 1/10 seperti yang cikgu sebut tadi, 1/10 sama dengan sifar perpuluhan 1. B pula, sifar perpuluhan 8. Lihat ni, sifar perpuluhan 8 kan? Lebih daripada 3/10. Ni sifar perpuluhan 8. Sifar perpuluhan 8 dekat sini. Okey, lebih daripada 3/10. 3/10 dekat sini kan? Jadi, yang lebih kanan itu adalah lebih besar. Okey, sifar perpuluhan 8 lebih daripada sifar 3/10. Okey, seterusnya soalan C. Sifar perpuluhan 2. Sekejap. Sifar perpuluhan 2 dekat sini. Sama ada lebih besar, lebih kecil, atau lebih daripada, kurang daripada atau sama dengan. Okey, sifar perpuluhan 2 dekat situ. 5/10 mana? 5/10 dekat sini. Jadi, sifar perpuluhan 2 kurang, cikgu guna balik. Kurang, tak nampak, cikgu tukar colour jap. Kurang daripada, awak tulis cantik tau. Okey, sifar perpuluhan 2 kurang daripada 5/10 sebab 5/10 sebelah kanan, maksudnya lagi besar. Okey, D pula 4/10. Cikgu bulatkan dulu 4/10 kat mana? Sini, 4/10 lebih daripada, kurang daripada atau sama dengan sifar perpuluhan 6. Sifar perpuluhan dekat sini, sifar perpuluhan 6 dekat sini. Jadi 4/10 kurang sebab berada di sebelah kiri. Sifar perpuluhan 6 tu lebih besar. Jadi 4/10 kurang daripada sifar perpuluhan
6. Senang kan? Baiklah, seterusnya kita akan selesaikan latihan yang terdapat dalam buku aktiviti muka surat 98. Okey, aktiviti 1 cikgu besarkan sikit. Baik, warnakan merah untuk nilai yang lebih besar dan warnakan biru untuk nilai yang lebih kecil. Jadi kita mula-mula kita bandingkan dulu. Kita nak lihat yang mana lebih besar dan mana yang lebih kecil. Lihat, ini 5/10. Maksudnya 5 bahagian kan? Ini pula 0.2. Maksudnya 2 bahagian. Jadi 5 ni lebih besar. 5 ni kita perlu warnakan dengan warna merah sebab ia lebih besar. 0.2 kita perlu warnakan dengan warna biru sebab ia lebih kecil. Okey, cikgu warnakan. Contohnya macam ni. Kita warnakan 5/10. 1, 2, 3. Sekejap. 1, 2, 3, 4, 5. 5 bahagian 5/10. Okey, kalau 0.2 pula warna biru sebab ia lebih kecil. Jadi cikgu pilih warna biru. Kita nak warnakan 2 bahagian sebab ia 0.2. 2 bahagian je macam tu. Tapi awak warnakan lebih cantik lagi lah ya. Proses yang sama je untuk soalan B, C dan D. Jadi awak warnakan merah untuk nilai yang lebih besar dan warna biru untuk nilai yang lebih kecil. Lihat pada nilainya, warnakan ikut nilai yang diberi. Okey, seterusnya kita lihat pula soalan yang kedua. Lihat garis nombor, tulis lebih daripada atau kurang daripada atau sama dengan. Jadi kita ada 3 pilihan, sama ada kita nak tulis lebih daripada, lebih daripada, kurang daripada atau sama dengan. Okey, di ruangan ini. Sebelum itu seperti biasa di sini disediakan satu garis nombor. Lihat ada perpuluhan dan pecahan. Okey, jadi berdasarkan garis nombor ini kita akan bandingkan nombor di sebelah kiri dan sebelah kanan. Okey, 0.2. Lihat 0.2. Dekat mana 0.2? Dekat sini. Dekat situ. Okey, jadi bandingkan dengan 7/10. Lihat 7/10 dekat sini. Jadi kita dapat tahu 0.2 ni kurangkan daripada 7 sebab ia berada di sebelah kiri dan ia pun kurang sedikit je, 2 je kan. Ini 7. Jadi kita perlu tulis 0.2. Tak cantik lah tulisan cikgu kat dalam ni. Nanti awak tulis cantik-cantik. Okey, kurang daripada 7/10. Begitu juga dengan soalan seterusnya. Cikgu rasa awak boleh buat sendiri. Bulatkan dahulu pada garis nombor pecahan atau perpuluhan yang diberi. Kemudian baru tulis jawapan di tengah. Okey, soalan B, C dan D. Baiklah, seperti biasa sebelum kita akhiri video ini, cikgu ada sediakan satu soalan bonus. Okey, tentukan lebih kecil daripada atau lebih besar daripada. Jadi bandingkan 0.2 dibandingkan dengan 1/10. 1/10 dekat sini. Awak lihat gambar rajah yang disediakan. Baik, kita bandingkan 0.2 ini lebih kecil daripada atau lebih besar daripada 1/10. Lihat, jika awak tahu jawapannya sama ada lebih kecil daripada atau lebih besar daripada, sila tulis pada ruangan komen seperti biasa. Baiklah, jadi sampai di sini dahulu untuk video kali ini. Kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan pada tajuk yang lain pula. Cikgu harap awak dapat selesaikan soalan-soalan yang diberi dan boleh juga awak klik link yang cikgu bagi di bawah untuk melihat bagaimana untuk menjawab soalan online. Jadi jumpa lagi. Selamat menjawab soalan. Jaga diri baik-baik. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye.